Ya, hai, Assalamualaikum junior-junior yang dikasihi. Baiklah, saya selaku senior anda, saya akan kongsikan 3 sistem pengurusan pembelajaran utama serta fungsi-fungsinya. Baik, yang pertama adalah BPA, Bahagian Perkhidmatan Akademik. Okey, dalam BPA ini terdapat 7 fungsi utama. Yang pertama adalah pengambilan dan pemasukan pelajar. Yang kedua adalah pendaftaran dan penjadualan. Baik, di sini sangat penting di mana melalui link yang saya berikan itu bpa.ums.edu.my kuliah finder ini, kita akan dapat melihat senarai-senarai subjek yang diberikan kepada kita sebagai mahasiswa, masa dan tempat disediakan. Dari situ kita dapat merangka kita punya jadual dalam SEM yang akan datang. Baik, yang ketiga adalah pengurusan peperiksaan dan penilaian. Yang keempat, pengurusan communication dan rekod pelajar. Yang kelima, pengurusan maklumat. Yang keenam, pengurusan dasar dan senat. Dan yang ketujuh, pentadbiran dan keuangan. Okey. Bagi permasalahan bagi ketujuh-tujuh seksyen ini, jika terdapat permasalahan boleh hubungi melalui pejabat am Bahagian Perkhidmatan Akademik BPA, sama ada melalui nombor telefon, fax dan website. Baiklah, bagi sistem pengurusan pembelajaran yang pertama, iaitu BPA, Bahagian Perkhidmatan Akademik. Okey, melalui BPA ini akan kita lihat pendaftaran dan penjadualan subjek. Oleh itu kita boleh search BPA Kuliah Finder. Okey, di sini terdapat senarai-senarai subjek yang diberikan oleh UMS. Oleh itu, kita boleh merancang mengikut subjek-subjek yang telah ditetapkan dalam BPA ini. Okey, sebagai contoh, kita tekan kepada pengantar antropologi yang pertama. Okey, kita boleh mengetahui dari segi masa, tempat dan juga waktu spesifik bila kuliah ini diadakan dan di mana. Oleh itu, memudahkan kita dalam perancangan untuk pendaftaran sistem pembelajaran yang kita inginkan. Okey, baiklah. Bagi sistem yang kedua adalah Smart UMS. Okey, bagi Smart UMS, ia berfungsi diperkenalkan sebagai pelengkap kepada kaedah pembelajaran konvensional atau tradisional pembelajaran. Ia direka untuk membantu pensyarah dan pelajar dalam melaksanakan persekitaran pembelajaran dalam talian atau pembelajaran teradun, mode blended. Selain menyediakan kemudahan akses kepada bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran kepada pensyarah dan pelajar. Dalam erti kata lain, melalui Smart UMS, kita boleh mengakses segala informasi serta maklumat mahupun nota-nota kuliah yang bakal diberi oleh pensyarah dalam subjek-subjek yang diingini. Kita boleh diakses melalui Smart version 3. Okey. Pengurusan pembelajaran yang kedua iaitu Smart UMS. Smart UMS merupakan medium perantara kita sebagai mahasiswa UMS dengan pensyarah-pensyarah, di mana medium ini menyediakan kepada kita bahan ataupun maklumat yang perlu kita perolehi melalui subjek atau kuliah yang bakal diadakan. Baik, kita boleh search Smart V3. Bukan Smart TV3 ya, awas. Okey. Kita boleh tekan login. Kita masukkan username kita, nama matrix dan IC kita sebagai password. Alright. Apabila kita dah masuk, kita boleh tekan di sini dan kita tekan home. Sebelum kita nak mengakses kepada subjek yang kita kehendaki, kita perlulah enroll subjek terlebih dahulu. Okey. Kita boleh search course. Sama ada kita masukkan kod course tersebut ataupun nama subjek tersebut. Contohnya, pengantar antropologi, nama subjek. Kita hendak memilih bagi sesi 2021. Ini merupakan sesi kita. Alright. So, tekan enroll me.
Okey. Bila kita dapat enroll. Okey. Sekarang doktor belum masukkan lagi kita punya kuliah ataupun nota-nota berkaitan. Tapi segala announcement, segala pemakluman, segala nota bakal dimasukkan secara berperingkat. Yang ketiga, sistem pengurusan pembelajaran yang ketiga adalah Sistem Maklumat Pelajar Bersepadu SMPB. Okey, ia berfungsi sebagai merangkumi keperluan kepada pengurusan akademik, fakulti, hal ehwal pelajar dan kebajikan pelajar seperti yang berikut. Contohnya pendaftaran kursus, keputusan peperiksaan, kediaman pelajar, kebajikan pelajar, aktiviti pelajar dan pengijazahan. Okey, ia boleh diakses melalui smp.ums.edu.my. Bagi sistem pembelajaran yang ketiga adalah Sistem Maklumat Pelajar Bersepadu SMPB. Senang cerita, senang pendek bahasa SMP sahaja. SMPMS katakan kita search. Alright. Okey, kita log masuk dahulu. Pilih student. Masukkan kat matrix dan password. Okey, dalam SMP ni segala pemakluman daripada universiti akan ada kat sini. Tawaran zakat ke, pemakluman semasa ke, apa-apa sahaja, yuran ke. Dan di sini juga terdapat seperti maklumat peribadi, pengijazahan, semakan graduasi, kita dapat college, sama ada untuk rayuan, status dan sebagainya. Dari segi kebajikan, kita boleh buat permohonan di MyCare, permohonan kecemasan dan sebagainya. Dari segi aktiviti, okey, di sini boleh kita semak kita punya jumlah merit. Permohonan program, kalau kita nak buat program, permohonan penubuhan kelab dan persatuan pun di sini juga, dan juga pendaftaran peserta. Baik, dari segi markah dan keputusan, di sini kita boleh dapatkan slip bagi peperiksaan setiap SEM kita. Akaun, penyertaan akaun pelajar, kita boleh semak di sini berapa jumlah pembayaran kita belum langsai dengan UMS dan sebagainya. Kursus, pendaftaran kursus, laporan kemajuan macam-macam. Utility kita, utility ni more kepada kita punya sendiri. Semakan zakat, di sini pun boleh kita mohon zakat dan semak. Okay, penilaian kursus ini kita perlu buat penilaian kursus setiap akhir SEM. Dan permohonan asasi ke ijazah. Ini untuk student asasi lah. So, ini kepentingannya SMP. Okay.